وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan demikian lagi sah dua saksi itu khabar daripada dua anak laki isteri. Maknanya sah kita menjadikan saksi itu daripada pihak daripadanya anak bagi seorang lelaki dan isteri itu selalu dah. Lagu mana contoh katanya ialah bagi seorang perempuan tu dia janda dah ada anak seorang. Dan hak yatim pun ada anak seorang. Sama-sama anak lelaki. Hak laki pun dah ada anak, hak suami dah ada anak laki seorang. Hak perempuan dah ada anak laki perempuan itu seorang. Maka dua saksi itu adalah seorang anaknya suami dan seorang anak isteri adalah sah. Tak apa. Atau keduanya dua saksi itu anak suaminya, suami bagi isteri itu. Jadi ataupun kedua-dua tu anak bagi suami. Lagu mana? Suami itu dah ada anak laki dua orang masalah. Lepas tu hak perempuan tu tak ada lagi anak dara ke atau janda ke ikutlah. Ataupun ada ke tak ada ke ikutlah. Tapi ayah yang saksi itu dua-dua tu anak bagi suami belakang. Sah. Atau isterinya mana anak itu ada dua anak itu dua saksi itu atau keduanya anak isterinya. Mana hak suami itu adalahnya tak pernah nikah lagi ataupun dah nikah tapi tak ada anak. Tiba-tiba anak dah hak jadi saksi itu anak isteri janda anak dua orang dah. Dah janda anak dua orang. Maka saksi anak bagi suami isteri ada salah seorang, ada seorang bagi suami atau seorang bagi isteri atau keduanya itu anak bagi suami atau keduanya anak isteri semua sah menjadi saksi. Dan dengan atas badannya itu dengan itu atas daripada anak. Mada dan sah dua saksi itu dengan dua stru keduanya. Ada dua stru musuh. Stru baca stru. Maknanya ialah yang nak saksi juga adanya musuh bagi suami dan isteri laki isteri tu. Hak saksi tak apa. Kalau wali tak boleh. Wali yang nak kira. Kena kira pada reda dia. Contoh katanya ialah bosnya duk balah lama dah. Dia duk balah dengan Zaid dengan Umar tu. Suami isteri duk balah lama dah. Tiba-tiba masa nikah, musuh dia tu ialah saksi. Ini ialahnya bagi Islam pun adanya musuh ke, musuh pada Islam. Kalau musuh hakikatnya kafir lah, tapi Islam pun ada musuh ke. Adu dia. Makanya lahnya musuh kita pun boleh nak saksi nikah kita kerana nak tu nikah ini panggil manfaat. Tapi kalau yang mudarat tak sah. Kalau mudarat musuh tidak sah. Musuh kita nak saksi mudarat kita tak terima. Tapi kalau terima manfaat boleh. Ini manfaat kerana nikah. Musuh kita je tak tolong kita, ni tolong buat nikah kita je mari. Tak dia mau minta jadi saksi ke atau dia mari sendiri ke pun boleh sah tak apa. Seteru mana musuh adu. Atau seteru salah seorang daripada dua laki isteri itu atau musuh salah seorang. Emoy saksi itu musuh bagi suami, emoynya musuh bagi isteri. Dah. Saat ni kedua-dua atau salah seorang. Pun sah ke? Dan dengan dua nenek maknanya sah dua saksi itu dengan dua nenek kedua bagi laki isteri. Hak suami cari nenek dia hak yatim lah. Tapi wasal kitanya kalau sebut nenek perempuan, nenek ni laki pun nenek ke. Dah. Hak suami tu ambil nenek dia naik saksi. Hak isteri ambil nenek dia naik saksi. Tak apa sah. Kalau ayah tak boleh lah. Ayah tak boleh. Nenek boleh. Dan dengan nenek dan bapa suami. Maknanya hak nenek jenis nenek isteri. Isteri ambil nenek dia naik saksi. Lepas tu suami ambil pak dia naik saksi. Tak apa. Kalau nenek kalau pak bagi isteri tak boleh. Kerana pak tu jadi wali. Suami pak dia jadi saksi. Kerana dia bukan wali, dia bukan akad nikah, yang akad nikah zuk tu. Tu sah. Bapak bagi suami sah. Lepas tu nenek capur. Hak puan ambil nenek dia, tok dia mari. Tu ambil nenek dia mari nak saksi. Hak alik suami ambil pak dia nak saksi boleh. Tetapi mana istidrak pada sah ni. Sungguh pun mata sah tetapi tiada sah dengan bapa keduanya suami isteri. Kalau bapa keduanya tak boleh. Bapa nak saksi tak sah. Kerana bapa jadi wali.
isteri ambil bapak dia nak jadi saksi. Suami ambil bapak dia nak saksi. Tak boleh. Kenapa? Kerana saksi no dua kan? Pasal satunya sah suami. Lepas tu alik pak hak suami pak isteri tu tak sah. Berarti tak cukup. Tak cukup. Ni masalahnya tidak ada orang lain duduk sekali. Lepas dah jangan lupa. Ni masalahnya semata ada 4 orang dia. Tapi kalau kita minta pak jadi saksi, jadi orang tak reti. Silap masalahnya. Ambil pak ada. Pak tu je wakil ketua imam. Pak dia wakil ketua imam jadi wali. Tiba-tiba yang nak saksi. Dah nak saksi masalah. Boleh tak? Tak boleh dah. Tu tapi masalah tu kalau tak salahnya dah ada khilaf. Jadi maknanya tak sah dah. Apa yang wakil dah maknanya dia tak ada hak dah. Nak saksi tak boleh dah. Tiba-tiba dia mau minta kalau tu maknanya wali jadi tu maknanya ayah tu jadi saksi dah. Tu ayah bagi isteri tu. Hak ni ayah bagi suami jadi saksi. Tok imam akad nikah. Atas jalan wakil masalahnya. Sah tak? Tengok kalau ada orang lain tepi tu ada tak? Orang hak itu hak adil lagi ada tak hal lain padanya lain pada pak? Kalau ada sah. Tulis nara tu tulis tak sah. Tulis nara tu mana pak suami dan pak isteri jadi saksi. Tapi masa nikah tu ada orang lain hak lain lagi. Sah tak masalah. Sah situ. Hak masalah tak sah adalah tak ada orang lain dah situ. Ini semata-matanya ada hak tunya. Ada berapa orang tunya. Maknanya tetapi tidak sah dengan bapa keduanya. Sebab apa? Kerana bapa isteri itu wali. Kan dia wali ya kat nikah. Adapun zuk, zuk pak dia ada. Kat nikah. Maka tidak sah dijadikan saksi. Jadi maka apabila bapa itu jadi wali, maka tiada sah dijadi saksi tak boleh. Ini orang salah faham. Orang salah faham guna. Sungguh kitab ibaratnya ilahnya kalau tak salah ada sungguh kitabnya ibarat gini. Mana tak sah wali isteri hadir. Tu hadir tu. Mana tak sah. Pak bagi isteri hadir. Hadir majlis nikah. Ini tak sah situ jangan salah faham. Maka tak sah hadir jadi hadir apa? Hadir menjadi saksi. Pak wakil kat orang. Tiba-tiba dia nak jadi saksi. Hadir jadi saksi tak boleh. Adapun kalau semata-mata pak hadir tak masalah. Ini ada orang salah faham. Katanya ilahnya apa nikah, apa yang pak tu wakil ketua imam ke wakil orang, pak tu nojah. Jangan hadir mari. Kalau hadir mari tak sah. Tengok ingat balik. Yang tidak sahnya ada apa dia? Hak jadi wali tu. Atau hak jadi saksi. Apabila pak bagi isteri tu jadi wali tidak sah. Mana dia hadir nak jadi wali. Dia jadi saksi. Kalau dia hadir semata-mata hadir nak tengok anak dia, tak, tapi saksi tu yang lain tak masalah. Tidak masalah, itu adanya salah, itu adanya salah faham situ. Mana tak harus dihadirkan ke? Tidak harus dihadirkan wali bagi isteri. Hadir untuk jadi apa? Jadi saksi itu tidak sah. Kalau semata-mata hadir bukan jadi saksi tak masalah. Hadir lagi nak hadir tu dengar je wakil dah mari dah. Orang nikah pun nak dengar hati. Nak dengar mari nak dengar hati masalahnya. Tapi dengar dia tu bukan dengar jadi saksi tak masalah. Kerana saksi ada orang lain dah. Hak masalah di hadis mata-mata ada untuk tujuan jadi saksi tu tak boleh kerana dia wakil kat orang dah. Hak dia tu hak wali dia. Mana seorang tu ada berhak dua. Itu hak dua tak boleh lah. Saya wali tapi wakil kat orang saya ada saksi tak? Tak boleh lah. Saya jadi saksi tak boleh. Tu ingatlah kalau perhati jumpa dalam kitab mana kitab keliru itu nak bahas situ. Ini saya ingat tu masa tu saya hurai sekali saya ingat kepala ni. Sebabnya masa tu adanya orang salah faham. Ibarat apa tu ayat lah. Sekali kali ni. Tengok. Ada kalau kita ngaji kitab ni 20 tahun lebih dah. Tak. Tapi dah ingat lagi. Benda ni halah kena ingatlah. Ingat lagi tok udah hurai itu. Maknanya ada setengah orang tu dah salah faham. Salah faham katanya bahasanya ialah nyepak apalah wakil dah tak boleh hadir majlis dak. Hadir majlis jadi wali tak boleh. Ada saksi tak boleh. Kalau semata-mata hadir nak tahu nak ada meriahkan majlis tak masalah. Habis mana sini adalah kerana pak itu jadi wali. Apabila jadi wali, maka tiada sah dijadikan saksi tak boleh dah. Bahkan mana tetapi sungguh pun mengatakan tidak sah, tetapi jika ada perempuan itu sahaya bukan lagi tu. Perempuan itu lagi tu likung. Kita lebih. Lebih kita ngaji. Waalaikum. Jangan duduk dengan haja ngaji. Sebab kita ni ngajar kat orang pula. Dia buat sangat ngaji tak faham tak habis. Mana ngajar kat orang dah ni. Tengok masa saya ngaji dulu. Tahun apa? Tahun 2012.
Masa tu bukan dak faham molek lagi. Bukan faham 100% pun. Ada apa faham, ada tak faham. Pas kita ngaji bukan nak ngajar lalu. Sebab tu ngaji tanu molek. Tanu baiki kita, lebih lagi baiki. Ngapa betul ibarat kita. Maksud tak masalah lagi maksud. Betul ibarat. Makanya ialah bahasanya lah dia tu bohke. Mana tetapi jika adalah perempuan itu sahaya. Jadi gunik kinnah. Ada maknanya zatu kinnah. Mempunyai itu kehambaan. Mana dia hamba sahaya ke. Bukannya anak koli. Hamba. Zaman ni tak ada lah. Kalau sekiranya lah perempuan itu adalah hamba. Dan bapak mana padahal bapak perempuan itu sudah merdeka. Mana sudah jadi merdeka oleh Tok Nguli dah. Pak dah merdeka. Kalau pak tu hamba memang tak boleh jadi wali. Maknanya seorang perempuan dia hamba. Lepas tu dia ada ayah dia. Siapa jadi wali dia? Tok Ngulu dia. Tapi itu pun khilaf lagi dah. Kalau tak salahnya muktamad ada pak dia lagi. Pak dia lagi. Ada. Semua ulama ni katanya lahnya Tok Ngulu dia. Ni masalahnya anak perempuan tu hamba. Kemudian ayah dia dah merdeka dah. Emo merdeka asal lagi. Emo sama-sama. Kalau merdeka asalnya pak anak jadi merdeka dah tak? Mana dia merdekakan? Kalau yang pak tu merdeka asal je anak dia merdeka dah. Dah. Makanya dia sudah merdeka jadi oleh penghulu dia. Makanya apa hukum? Maka sahlah dengan saksi bapa keduanya suami isteri tak apa. Pak jadi saksi kerana apa? Kerana akad nikah itu adalahnya siapa dia? Tok Ngulu dia. Pak jadi saksi. Tapi yang akad nikah adalahnya penghulu. Sebab tu sah sini. Kalau ialah pak tu jadi wali, berhak dia jadi wali, makanya tak sah saksi. Tapi kalau pak masa tu dia tidak berhak menjadi wali, maka dia sah jadi saksi. Kerana apa? Kerana masa tu alahnya yang menikahkan anak dia adalah yang penghulu dia, sayyid. Walaupun dia dah merdeka sekalipun. Sahlah dengan saksi bapa keduanya, bapa bagi suami dan bapa isteri. Tak masalah bapa suami sah lama dah. Bapa isteri pun sah kat sini bab ni. Habis dan tuannya jadi wali dan tuannya tuan bagi sayyid, tuan bagi sahaya tu atau tuan bagi perempuan tu jadi wali lah. Ini yang muktamad. Ada tapi masalahnya ada setengah tu katanya wali pak lagi. Kalau pak dah jadi merdeka dah. Sinilah saya tak ada rajuk lah. Tak tengok kalau lebih tengok kalau tak salahnya. Kalau tak salahnya ilahnya khilaf. Tapi sini mana yang jadi wali adalahnya tu penghulu dia. Ni tak ada dah ngaji haja ngaji ambil pahala. Tak ngaji panggil ngaji bab hamba ni ngaji ambil pahala saja. Nak beramal sunnah Nabi, beramal dengan ilmu saja. Dah bukannya nak beramal dengan hak sungguh-sungguh tak ada dah. Nak ngaji hukum saja. Habis dan sayyidnya sepatut bagi jadi saksi tu. Jangan diakad nikah itu dengan dua saksi yang wajib atas keduanya saksi. Wajib apa dia fa'il? Wajib oleh haji atau umrah. Jadi apabila orang yang kita nak minta jadi saksi, jangan kedua-duanya kena hak wajib naik haji dah. Kerana apa? Kerana apabila dia wajib naik haji dah, berartinya nak pergi tak boleh dah. Maksud tak wajib atas keduanya tu haji atau umrah dengan bahawa cukup syarat haji dah. Mana duit dah ada. Masa peluang dah ada. Semua peluang dah cukup lekat belakang. Duit ada, sihat lagi, tu lagi boleh pergi visa apa boleh tu boleh. Kalau lah ni tak boleh. Kalau ni tak wajib kerana corona tak lagi. Ada. Dah kalau masanya mana cukup syarat belakang dah, adanya kemudahan boleh pergi dah, dia tak pergi, berarti mana orang tu ada jangan kita minta jadi saksi. Sepatutnya. Dah. Mana sepatutnya mana ni kalau kita ambil saksi, tekan dia sah, tekan dia tak sah. Dah. Sebab tu jangan kita ambil lah. Kalau mereka tu tengok dulu. Tengok orang yang kita nak minta saksi tu jauh pergi buat haji lagi. Tak lagi. Kemudian tengok pula. Orang ni kena pergi haji ke tak? Kalau tengok oh cukup lekat dah. Duit belana, kereta, rumah pun dah ada belakang. Cukup lekat dah. Bahan tu nak pergi pun kemudian cukup lekat belakang dah. Jangan minta naik saksi. Jangan minta naik saksi. Kalau budak lagi, baliknya tak wajib lagi. Dan tak ada duit. Tapi kalau dah tua-tuanya, baliknya cukup dah. Duit dah ada, peluang dah ada. Tapi malah lagi. Maka masalah wajib haji ni adalah wajib alat tawassuk. Ada alat tawassuk maknanya adalah berlamatan, bukan wajib selalu dah. Tapi dalam haji tu sekalipun jangan kita ambil keduanya naik saksi atau salah seorang keduanya.
Kalau sahnya tak sah, batal habis dah. Seorang ada dah buat haji dah. Seorang lagi tak buat haji atau keduanya tak buat haji lagi, jangan ambil. Sebab apa? Sebab gini. Tapi hak mana hak tak boleh ambil? Hak yang sudah wajib dah. Kalau hak tak wajib lagi supaya kita lah ni, tak masalah dah. Dah kita lah ni tak ada duit. Tak masalah. Metaklah tak lebar tak pakai. Tak lebar tak pakai kalau ikannya tak wajib lagi. Tak mampu. Kata dia. Hak tua-tua tu kalau ikan mampu. Dan mana padahal belum lagi dia tunaikan keduanya. Tunaikan keduanya dua haji atau umrah tu. Atau dia tunaikan keduanya dua saksi tu. Jadi akan haji atau umrah. Mana belum kerja lagi. Dah wajib, dah sempurna, dah cukup lekat syarat dia, tapi tak lagi jangan. Sebab apa? Barangkali ini kerana barangkali ilat tu. Mana kerana barangkalinya la'allahu iaitu barangkali mati ia dua saksi tu. Jadi mati keduanya. Barangkali mati ia dua saksi tu. Sebelum keduanya datang mengerjakan keduanya haji atau umrah. Boleh jadi mati dulu. Dosa lah situ. Kalau dah cukup lekat dah tak lagi, makanya tak dosa lagi. Tapi sekiranya kalau yang mati dulu, maksudnya pasti dah situ. Mati dulu. Pasti batu lah. Pasti batu. Tapi dia dah hazard tu, dah hazard dah situ. Makanya apabila dah sapanya cukup lekat dah tak lagi, yang panggil tak ada peluang dah. Maka ketika itu adanya ternyata maka membawa. Jadi yang tu lebih nolikung yang tu. Apabila mereka itu mati sebelum datang Makkah Mukarramah untuk mengerjakan keduanya haji atau umrah, maka membawakan kepada membatalkan akad nikah. Batal akad nikah. Sebab apa batal? Ini kalau yang nyata, tiba-tiba masa kita akad nikah tu boleh yang cukup lekat haji dah. Mana yang cukup syarat-syarat buat haji dah. Tapi tak lagi. Kita nyalah duduk setahun dua mati. Salah seorang mati dua ke mati salah seorang pun supaya lah. Kena saksi dua, timur mati salah seorang masalah. Mati tak lagi. Masa dia jadi wali saksi kitanya dah cukup lekat dah. Kita nanya buat apa pak cik lagi dah cukup. Saya nak tengok insya-Allah tahun depan lah. Lah ni malah lagi sibuk lagi masalah. Sibuk nak cari duit berlebih lagi masalah. Bukan sibuk pada syarat dah. Tu maka tak ada keuzuran dah dia tak lagi. Maka kalau selepas itu ternyata bahawa mereka mati sebelum dia kerjakan haji, makanya bawa pada batal nikah kita, akad nikah kita. Sebab apa? Sebab yang ni kerana dah fasik. Kerana ternyata fasik. Kerana nyata bahawanya mereka itu fasik dah kerana tak pergi buat benda haji. Tinggal ke benda wajib. Masa hidup lagi tak apa, tak nyata dosa lagi kerana tu wajib al-tawassul. Tapi dia dah mati masa tu adalahnya dosa lah. Tu masa tu. Habis. Ni kalau tak salah pun khilaf juga ni. Kalau tak salahnya ingat amma pun ialah khilaf juga. Bila kita ni tak salah, yang patutnya janganlah. Takut-takutnya ialah mati, apabila mati tak pergi buat haji lagi. Makanya tu bos mereka itu pasti kerana haji itu wajib. Habis bermula menanggung, baca nanggung. Bermula menanggungkan jibang hamlu syahadah. Bermula menanggungkan syahadah itu mana menjadi saksi. Tanggung si mana tanggung jawab lah. Ataunya terima. Bermula terima tanggungjawab. Bermula menanggung syahadah itu, saksi itu fardu ain. Fardu kifayah. Fardu mana kewajipan di atas semua orang. Kifayah maknanya memadai dengan salah seorang atau satu jemaah daripada mereka itu buat. Tu panggil fardu kifayah. Mana tutup semua. Orang duk salah bahaya. Mana fardu kifayah ada setengah bahaya lah. Orang katanya fardu kifayah maknanya wajib atas sebahagian orangnya. Kewajipan yang wajib atas sebahagian. Bukan. Mana kewajipan yang wajib atas semua. Contoh katanya hafal Al-Quran masa. Maka hafal Al-Quran tu satu daerah tu wajibnya ada satu orang. Untuk hafal Quran, tiba-tiba hafal Quran itu adalah wajib atas siapa? Atas nak tunggu seorang? Tak. Wajib atas nak temel? Tak. Dah wajib atas semua orang ahli kampung tu. Tapi kalau sekiranya seorang daripada mereka itu buat dah cukup. Dah madai dah. Tu kifayah madai dah. Yang madai yang lain dah. Mana madai pun dah tak tutup dah yang lain. Lepas tutup tak. Tu kifayah. Supaya fardu ain tu tarikh dia supaya fardu ain saja. Fardu kifayah, fardu ain tarikh dia sama. Bezanya hak fardu ain siapa buat orang tu lepas dosa. Orang tu tak buat orang tu dosa. Fardu kifayah kita tak buat apabila ada orang lain buat
lepas dosa. Itu kifayah. Jadi maknanya lah fardu kifayah bagi siapa? Bagi sekalian mana, bagi mana atas. Kata fardu tu atas sekalian orang yang adil. Kalau orang fasik tak wajib lah kerana tak sah. Semua mana-mana orang adil, sama adil tu mastur, maka adalah wajib atas semua orang tu. Tengok, wajib semua tu fardu kifayah pun, tapi semua orang yang adil. Tok Bila, Tok Siyok, Tok Imam, Ustaz, Tok Lebar apa semua wajib habis. Ada. Tapi kalau naik seluruh orang habis. Pas dosa lah. Tiba-tiba maka jika tertegah apa? Tertegah daripada naik saksi. Tak si naik saksi. Berdosa jenis maka berdosalah sekalian ada orang yang adil tu. Habis dosa. Semua tak si belaka minta tak si lagi lah. Itu minta tak email lah. Hani tolak nu, hagilah minta tak bila lah. Hani tolak pula, hagilah minta tak lebar tu, hagi. Semua bakat lagi belaka. Habis dosa. Dosa habis tu ke dosa seorang dah. Dan wajib jenis wajib mana fardu ain, dan wajib jenis wajib ainin atas mereka yang dituntut akan mereka tu. Orang tuntut orang minta. Tutup apa? Menanggung makna menjadikan, menanggung saksi makna nak saksi. Apabila orang mari minta kita nak jadi fardu ain, ada bukan fardu kifayah. Hak tak ada itu tak ada orang minta. Tak ada minta. Dengan tanyalah orang tu nak nikah. Apabila nak nikah habis wajib semua orang dah. Tiba-tiba kalau orang mari minta ustaz, minta tok email, saya minta tok email lah jadi saksi. Ada minta lah. Jadi fardu apa? Fardu ain. Kalau orang tutup jadi fardu ain, tanggungjawab nak saksi itu. Menanggungkan saksi, memperkenankan dan wajib atas mereka yang ditutup akan dia menanggung saksi. Menanggung tu maf'ul yang keluar bagi tutut. Mana mereka yang ditutup akan dia naik fa'il bagi. Yang ditutup akan mereka tutup apa? Tutup menanggung, jadi tutup akan menanggung saksi. Memperkenankan, apa memperkenankan i'rab jadi apa? Jadi apa tak nahu? Apa i'rab memperkenankan? Kalau tak i'rab nak bahaya guna. Kita nak baca kitab bahaya guna kalau tak tahu i'rab. Jawi bang nahu. Sebab tu ada setengah orang tu ialah sebab apa ngaji pondok boleh nahu. Dia boleh i'rab kita ni boleh i'rab dak. Sebab apa? Sebab kita ajar ibu tu tak tinggal nahu. Tengok tafrek kan, maka sin tafrek itu atas situ takluk situ ya serupa kan. Berarti kita ngaji kita ajar ibu serupa ngaji kita Arab, cuma jangan sebut bahasa Melayu saja. Tapi nahu semua tetap ada. Cuma kita tak mikir baris kerana Melayu tak ada baris. Kalau Arab nak mikir baris lagi, i'rab lagi. Ada. Tapi kalau Melayu tak dah tengok i'rab saja. Pas jadi apa situ? Saya pun tak ada dabit ni. Jadi apa? Dia kata ustaz dabit dah sedap lah dah supaya. Ai tengok dah tak ada tengok juga. Jadi apa? Kita nak tengok ibarat dan wajib. Ya tak? Wajib atas. Wajib ke apa? Ada ayat lagi? Tak ada lagi ke? Berarti mana tak ada lagi? Wajib in. Fardu ain panggil wajib in, tapi wajib tu ke apa hak wajib? Apabila wajib masih ada fa'il. Lepas tu ke apa wajib? Tak ada sebut lagi. Tengok wajib atas. Wajib atas mana yajibu. Wajib atas mereka yang itu akan dia menanggungkan saksi. Wajib ke apa dia? Memperkenankan. Fa'il wajib. Wajib jenis sebagai wajib ain. Wajib ke apa dia? Memperkenankan. Wajib nogi. Jigi kalau orang tu metok nogi. Kalau tak gitu so. Perkenan sini mana bukan timur mulut, bukan super bear. Tak kalau bear timur mulut dah. Dah memperkenankan sini mana nogi. Kalau tak lagi dosa dia tu. Kenapa orang minta dia dah? Tapi syarat mengatakan wajib memperkenan tu kait padanya wajib tu. Jikalau ada yang lainnya sekalipun, maknanya ghayah bukan dah. Jikalau bukan kait ghayah. Mana ghayah pada wajib tu? Mana kata wajib saat ni tu wajib nogi tu. Walaupun dah ada orang lain sekalipun, lainnya lah padanya orang mereka yang ditutup. Ada orang lain lagi. Tak email ada tapi dia tak mari minta. Dia minta siapa? Minta Tok Bila. Ada. Tok Bila minta lah. Jadi saksi. Pas Tok email ada, jangan tu kata Tok email ada. No ayat kalau kita uzur minta uzur. Saya uzur lah minta uzur lah, saya ada urusan gini-gini. Boleh ke kalau nak pergi cara lain, kalau tak ada tak apa saya pergi dah. Kecil molek gitu. Tapi kalau orang minta wajib nak pergi dah. Lepas tu minta uzuran. Kalau minta dulu dah minta maaf lah gini-gini. Kalau boleh buat cara lain gini-gini. Tak. Kalau tak boleh saya pergi tak apa. Tapi kalau boleh minta orang lain lah sebab saya pun anak gini-gini tak. Walau saya gitu tak apa. Jangan tak pergi dosa. Bila?
Ada kerana orang tu minta kita dah. Melainkan hak tak wajib. Istisna padanya wajib tu. Melainkan hak tidak wajibnya ada baginya bagi mereka tu uzur. Kalau ada uzur tak apa lah. Misal apa? Seperti sakit. Bukan sakat tu sakit. Kalau dia ada sakit hak berat lah. Kalau sakit bawa sakit, kan dia buat sakit. Tak ada gapo pun. Demam 7 ya. Dah 7 pound 1 masalah. Demam tak boleh lagi dah. Demam bawa demam. Demam gua nak ben hak tak boleh lagi dah. Kalau lagi kau berat. Tu hal tu. Gua nak berasa ngatuk-ngatuk. Sakit kepala ni sikit-sikit. Tak jadi. Kau nak pening-pening kepala tak lagi. Hak wajib yang keuzuran yang tak boleh lagi tu. Atau terpenjara ataupun masuk guk. Masuk jara, masuk guk. Dah makan nak pergi gua nak masuk leguk, tak leje. Tu tak nak pergi. Kalau terpenjara, orang kita berjaga dia, mana kalau dia masuk di penjara tak nak pergi lah, nak pergi gua nak dah leguk, dah leje. Atau lainnya dah sepamanya lagu mana? Seperti ada macam-macam lagi. Seperti di situ ada orang minta hutang masalah ada. Orang minta hutang nak pergi gua nak. Kalau pergi dia minta hutang pula. Kita duk lagi lama. Kitanya tak ada duit, tak mampu. Kalau mampu kita lagi dosa besar. Kitanya siapa masuk bayar hutang tapi kita mampu tak bayar hutang dosa. Lagi semua dosa tu. Tapi kalau kita tak mampu, kita nak alasan-alasan malu-malu nampak dia mau mari buat lagi buat halik gitu. Kita tak mampu. Kalau nak ayat alasan pun takut-takut balahnya. Kita tak mampu sungguh hakikatnya. Allah yang tahu. Maka kita ialah lari. Maka lari itu tidak dosa kerana tak mampu. Yang buat tahu nampak aku lagi semua, aku tak mampu. Pak kalau dak wayak mu tak percaya pula. Baik aku lagi jauh lah tak sibalah. Tak masalah. Maka umpamanya ada orang situ atau ada orang zalim situ. Kalau jagi, orang dok hina dia. Orang dok maki dia. Tu tak kena lagi lah. Kalau nanti ni kita saksi. Dia dok marah kita lama dah. Kalau tu tak kena lagi. Maknanya tiap benda yang menyakiti hati kita yang keuzuran pada syarak tak kena lagi. Wallahul muwaffiqu bis-shawabi wa ilaihil marji'u wal ma'abu. Dan kepadanya ilahi kepada Adam. Wallahu mubtada' al-muwaffiq khabar. Allah memberi taufik yang sebenar, wa ilahi dan kepada Allah al-marji'u tempat kembali ataupun kembali. Marji' masdar mimi boleh. Kalau marji' tempat kembali istimakan. Kalau marji' masdar mimi panggil kembali. Allah kita kembali. Wal ma'ab atas tafsir dan kembali ke Allah. Sini masalah. Ahli syurga pergi Allah kah? Gimana? Tanya. Ilaihi yasnaul kalim tak? Banyak orang salafi katanya pergi kepada Allah. Jumpa Allah dekat atas. Ada? Dia kata pergi jumpa Allah, Tak ada aku kata nak pergi jumpa Allah. Baik. Jawab, tanya balik. Semua ahli syurga atau semua ahli neraka tu pergi kepada Allah tak? Pergi Allah. Orang buat dosa pergi Allah makna pergi neraka Allah. Orang buat baik pergi Allah makna pergi syurga Allah. Berarti mana ada hazaf. Bukan gitu dengan Allah. Ada, pergi masuk syurga dulu. Tu masalah. Sebab tu maknanya pergi ke mana ke ilahi al-marji', mana kepada Allah yang cepat kembali, maknanya ada. Kitanya pergi tempat balasan Allah masalah. Ataupun maknanya tempat kalau marji' maknanya kita nak rajak pada Allah semua rajak Allah. Semua masalah, semua apa pun rajak pada Allah. Mana Allah tempat tu pergi dah Allahu Samad. Situ pula, mana situ marji' situ. Mana semua kembali pada Allah, urusan semua kembali Allah, mana serah pada Allah. Tengok tempat dia, tetap sih. Adapun rukun yang ketiga itu wali, ini ialah wali. Adapun rukun jenis rukun nikah yang ketiga itu ialah wali, wali. Rukun yang pertama apa dia? Rukun yang pertama apa dia? Sirah, ijab kabul. Rukun yang kedua apa dia? Dua saksi. Rukun yang ketiga wali. Tu wali. Bila tu tak apa rukun mana bila dulu tak masalah bila tu. Maka tiada sah nikah melainkan dengan wali. Tiada sah nikah melainkan dengan ada jatuh tu. Melainkan dengan wali. Tidak sah akad nikah melainkan ada wali. Ini jumhur ulama. Iaitu Syafi'i, Maliki, Hambali. Adapun Hanafi sah. Hanafi sah. Dan juga Abu Yusuf tu, anak murid padanya Abu Hanifah tu, dia rujuk balik. Mula dia tu hukum kata sah, lepas tu hukum tak sah pula.
Adapun Abu Hanifah tidak rujuk. Abu Hanifah tetap. Abu Hanifah tetap katanya lah sah orang perempuan menjadikan wali untuk diri dia. Tapi dengan syarat lah. Syarat dia akil, balik. Lain pula nikah dengan perempuan atau lelaki yang setara dengan dia, yang kupu dengan dia. Mana dia nikahkan? Aku nikahkan diri aku bagimu dengan isi kahwin sekian-sekian. Tak apa dah dua tu. Tak? Bagi tak apa dah. Tapi ada dua saksi dah. Ada dua saksi, orang perempuan yang akan nikah diri dia. Aku nikah, akan diri aku, akan nikah dengan isi kahwin sekian-sekian. Lepas tu saksi ada juga. Adapun mazhab Maliki, ada wali tapi tak ada saksi tak apa. Mana wali nu ada tapi saksi tak masalah. Itu Maliki. Mazhab kita Syafi'i, wali nu ada, saksi pun ada. Lebih ihtiyat, lebih selamat. Alah lebih selamatnya kitanya bakal wali dan bakal saksi. Adapun mazhab Maliki tidak nu ada saksi tak apa. Adapun mazhab Hanafi tak ada wali pun tak apa. Perempuan boleh menikahkan diri dia, boleh menjadikan diri dia sebagai wali nikah diri dia ataupun anak dia perempuan dia boleh. Tapi dengan syarat kupu. Ada. Sebab di sini katanya makanya tiada sah nikah melainkan jadi dengan wali. Ada wali. Maka tiada sah nikah perempuan itu akan dirinya di perempuan tak boleh. Mana perempuan menikahkan diri sendiri, mana dia jadi wali untuk diri sendiri tak boleh. Lepas tu ayat Quran tu pihak masing-masing dah. Ya, dia dalil masing-masing. Pihak Abu Hanifah je ada dalil dia, kuat cara dia. Ada, tapi mazhab kita Syafi'i adalah berihtiyat. Berihtiyat. Sebab apa ilat dia? Sebab apa tak sah? Kerana perempuan yang zina itu, ni, dalil hadis lagi ni. Kerana perempuan yang zina itu, ia perempuan zina tu. Perempuan tu mubtada atau perempuan itu adalahnya khabar kana. Kerana adalah perempuan itu ia menikah dirinya perempuan zina ke? Tengok perempuan zina nikah diri dia. Berapa semalamnya? Dah. Semalamnya 500. Semalamnya 500 riyal masalah. Semalamnya 50 riyal masalah. Tu mana perempuan zina adalah dia menikahkan diri dia. Tapi murad nikah sini mana nikah lughawi. Mana perempuan zina nikah jadi nikah lughawi. Apa dia? Mengumpulkan tubuh badan dia dengan jantan. Murad nikah sini maknanya nikah lughawi saja. Kalau bahasa istilah Malaysia tu nikah lain, kahwin lain. KCP dia nak beza saja. Ada nikah ada. Maknanya kahwin sebelum nikah. Itulah tak salah. Mana buat apa budak ni? Mana nikah sebelum kahwin. Mana buat apa budak ni nikah sebelum kahwin lagi. Tak kahwin lagi nikah dah. Ketukar masalah lagi lama dah. Maknanya kahwin sebelum nikah. Mana kahwin sebelum nikah. Maknanya kahwin situ maknanya duduk tidur dah. Duduk sekali sebelum nak akad nikah lagi. Maknanya kahwin sebelum nikah. Berarti maknanya dia duduk sekali sebelum nikah lagi. Tu kahwin sebelum nikah. Kahwin lain, nikah lain. Itu bahasa Malaysia. Ada setengah-setengahnya. Bukan semua. Mana nikah tu bahasa Arab. Kahwin tu bahasa Melayu. Tapi ya kecil. Nikah sebelum kahwin. Maknanya tu kahwin sebelum nikah. Tu panggil lugah saja. Lugah Malaysia saja. Maka di sini masuk balik yang katanya tak boleh. Kerana apa? Kerana orang puas zina dia nikah diri dia sendiri. Dah duk kumpul dah bayar dia tu. Mana dalil kata bahasanya tidak sah jadi tu nikah mereka ada wali ni ilat. Ilat apa? Ilat suatu mazhab. Ai innama kana kalau nak ambil gitu. Innama kana atau innama zalika. Ada innama kana zalika. Sungguh adalah demikian tidak sah nikah mereka. Hasil ia kainun adalah ia kerana firman Allah Subhanahu wa taala fala ta'duluhunna ayyunkihna azwajahun. Fala ta'dulu, jangan anggan oleh kamu wahai wali-wali. Tak dulu, jangan anggan. Jangan tertegah. Jangan anggankan, jangan tak mau. Jangan menyekatkan diri. Jangan anggankan olehmu wahai wali-wali. Akan itu terjemah. Maka jangan kamu wahai wali-wali, kamu kita pada wali. Wahai wali-wali. Anggan tu baca anggan. Mana tak mau. Anggankan segala wali itu. Anggan boh akan perempuan yang hendak berkahwin. Mana sepatutnya akan berkahwin perempuan yang hendak. Tu bukan akan perempuan sebab asal ni ke ayungkih bukannya akan perempuan. Apa? Ayat kedua fala ta'duluhunna ayungkih. Jangan anggan akan bahawa ataupun daripada banyak menikahkan. Sebab sini maknanya
Jangan kamu anggankan segala wali. Anggan apa dia? Akan perempuan ini akan perempuan. Bukan anggan-anggan perempuan. Akan jenis akan kahwin perempuan. Situ, nak tambah situ. Akan berkahwinkan perempuan. Perempuan mana sifat? Yang hendak berkahwin akan suaminya, akan suami perempuan tu. Perempuan ni nak nikah dah. Cukup syarat-syarat lah. Kupu dah dua tu. Laki perempuan dah kupu. Dah setarah dua tu. Dah cukup syarat dia tiba-tibanya wali tak si. Wali pak ke? Wali tu adik-beradik ke? Tu dia tak si nikah. Dia tak kenal dengan budak tu. Budak adik dia masalah. Dia tak kenal dengan budak tu, nak pergi budak lain, nak pergi sign dia. Pandai-pandai ke. Mu nak nikah boleh tapi aku cari bidah, sign aku hak seorang lain berjuru. Mu tak sah nikah ni. Hak ni dok kenal hak ni. Tiba-tiba anggan. Tu hal lain jangan. Jangan buat gitu. Sebab apa? Apa? Wayat tu baca anggan. Tulis kitab salah tu. Anggan bukan angkat. Tak dulu. Ada. Jangan anggankan, tidak okey, jangan angkat. Angkat apa? Tak mau wayat dah ni. Engkar. Tak mau, tak nak. Tegah. Jangan tegahkan diri. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba tak mau. Tuhan suruh sujud pada Nabi Adam, anggan. Apa anggan? Anggan budak ni. Tak nak. Jangan anggankan. Tapi kalau bak nikah jangan tak dulu. Ada. Abdullah. Kalau bak hak iblis tu, dia panggil anggil hak ika tu panggil abah. Tu. Maknanya jangan anggan lah kita salah tu. Bukan kita angkat, anggan. Maknanya segala wali akan kahwin perempuan yang hendak berkahwin akan suaminya. Jenis hak setarah lah. Kalau cukup dah. Sebab tu dalam hadis Nabi katanya, kalau mung dah jumpanya orang jatuh yang baik agamanya, ada. Lain slow. Kecil slow sikit. Laju sangat. Daurah ke? Daurah no cepat Ada. Lepas tu tak ada bahaya dengan mula. Daurah ni daurah mai lama amat dah habis ni. Ada. Kita melaju dah lama lagi, ada. Kita melaju dah ni. Kalau tak arat apa dah ada. Dengan haja apa dah. Tu dia. Maknanya jangan anggankan segala wali akan perempuan mana akan kahwinkan perempuan mana? Perempuan yang hendak berkahwin. Perempuan itu siapa dia? Tak kira lah anak mung ke? Adik-beradik dia ke? Adik-beradik mung ke? Tu. Jangan yang ke. Bila apabila dah jatuh tu ialah dah kupu dah. Dah setarah dah. Dengan hak tu perempuan tu. Maka jikalau dapat ia berkahwin akan dirinya sini. Ini Tuhan sebut fala ta'duluhunna ayunkihna azwajahunna. Surah apa? Surah Al-Baqarah. Ayat 232. Ayat 232. Ayat 232. Jadi Tuhan lagi jangan mung angge. Apabila ilahnya tu anak-anak kamu atau adik-adik kamu atau kak kamu nak nikah, jangan angge, nikahlah. Maka berada di situ mafhumnya, maka jikalau ini panggil cara istinbat hukum ini. Jadi pada ayat ini dia sebut gitu, kita nak berheran tengok hebat ulama. Tuhan sebutnya jangan angge, jangan tu tertegah diri jadi wali. Jangan sekat. Nikahkanlah. Tiba-tiba pada situ, maka jikalau dapat ia perempuan tengok. Ini panggil istinbat hukum. Kalau sekiranya perempuan itu dah boleh ia perempuan berkahwinkan dirinya perempuan, maka tiada ada faedah anggan wali itu. Kalau sekiranya perempuan itu boleh nikah diri sendiri, tu helok dah apa? Kalau yang tu anak kamu atau cucu kamu ataupun adik-adik kamu nak nikah, jangan mau anggan. Lepas tu lagi apa kerana perempuan itu ada hak diri nikah diri sendiri dah. Maka pada di situ lagi situ maknanya tak sah perempuan akak itu menjadikan wali untuk diri dia sendiri. Sebab kalau bolehnya tak ada faedah dah untuk lagi-lagi gitu. Lagi buat apa? Kerana kerana perempuan itu ialah bos yang boleh nikah diri sendiri dah. Kalau mung tak siap pun dia boleh nikah diri sendiri dah. Maka pada di situ tak sah. Hati tengok hebat mazhab Syafi'i kita sini. Hebat Imam Syafi'i bahaya. Ada hebat mazhab Syafi'i kita pada ayat ni. Tapi mazhab lainnya jawab lain pula.
Nanti cara satunya itu pendapat mazhab dan kebanyakan 3 mazhab ini pendapatkan bahasanya tidak sah jadi wali mereka mana tidak sah nikah mereka ada wali. Puan tak boleh sah nikah tu tak boleh menikahkan diri sendiri. Sebab apa? Sebab tu hal lagi wali itu jangan angger. Jangan tertegah jadi wali. Mafhum situ kalau sekiranya perempuan dah boleh menjadi wali untuk diri sendiri, tak ada faedah lah untuk angger-angger tu. Tak lagi apa demo yang boleh buat sini. Mung angger-angger lagi lah. Maka apabila hadis itu tu hal lagi situ berarti perempuan tu tak ada hak. Perempuan tak ada hak untuk jadi wali untuk diri sendiri, untuk diri dia. Ada? Hanya mung saja wali yang boleh akad nikah. Sebab tu jangan mung angger. Kalau mung angger dah kok lama lagi ikut jatuh pula. Kalau lama lagi zina pula. Mung kalau nampaknya sesuai dan nampak kupu dah, nikahkanlah. Ada pihak situ maknanya buat apa tihal lagi? Kerana tidak hak bagi perempuan jadi wali untuk diri dia sendiri. Sebab tu tihal lagi mung angger dah kalau minta nak nikah tengok kalau sesuai nikah tu nikah lagilah. Ada? Kerana apa? Kerana perempuan tidak hak bagi dirinya. Tu maksud gitu. Ini ayat Quran. Lepas tu mazhab Hanafi jawab guna. Jawab ini boleh. Ada? Jawab ini perempuan boleh jadi wali untuk diri sendiri. Sebenarnya apa tu yang sebut? Ayat Quran tu ayat yang sama ni. Ayat ni juga mazhab Hanafi ambil dalil. Ayat ni juga orang tu mazhab Abu Hanifah ambil dalil katanya orang puas sah jadi wali untuk diri sendiri. Ayat ni juga sama juga. Sebab tu Imam Syafi'i pun ada sebut kan. Hadis yang sama ataupun ayat yang sama, Imam Syafi'i pun tu hukum gini. Dia ambil dalil ayat ni. Tiba-tibanya orang pihak tu dia tak setuju apa pendapat Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i akan boleh mengkalahkan hujah orang tu. Dan ilah bahasa Imam Syafi'i pula ayat ni kepada orang tu ambil dalil. Imam Syafi'i pun tu hukum lain pula. Fatwa kain pula qaul jadid masalah. Jadi tu baik qaul jadid pula. Ayat yang sama. Tu baik qaul jadid pula. Tetapnya mana Imam Syafi'i pula. Kerana apa? Kerana ayat tu maknanya boleh pergi ke ada banyak cabai. Cuma ulama tu tarjih mana yang kuat, tarjih mana yang begitu dah. Lebih ihtiyat mana tengok. Sebab tu Abu Hanifah pun ambil ayat ni juga mengatakan boleh sah jadi perempuan tu menjadi wali untuk diri sendiri. Mana tu disebut wa idza talaqtumun nisa. Ayat yang sama ayat sebelum tu. Fa balagna ajalahunna. Maka apabila talak kamu akan isteri, mana dah talak dah isteri. Maka sampai mereka itu ajal mereka itu mana? Habis iddah dah. Apa masa nak nikah dah habis iddah. Apabila yang dah habis iddah dah, fala ta'duluhunna. Jangan anggan oleh kamu baca menikahkan kamu akan isteri-isteri mereka itu. Mana suami dia. Nikah balik dah. Dah nikah balik kau, nikah jatuh lain kau ikutlah. Jangan anggan dah. Lepas tu tengok sini. Yang dah azwajuhunna tu kata suami mereka sendiri. Lepas tu tengok idza taradau bainahunna, apa yang reda mereka tu di antara mereka itu bil ma'ruf. Tengok ayat ini maknanya membangsakan bahawa nikah itu adalah baik puas. Apa azwajuhunna, tengok isteri-isteri mereka sendiri. Lepas tu ajaluhunna fala ta'duluhunna ayunkih. Yang mengkahwinkan kamu akan isteri-isteri itu mereka, suami-suami mereka itu sendiri. Bila apalah reda mereka itu redalah kamu dak. Apabila reda tu idza taradau bainahunna, redalah kamu di antara mereka itu. Mana nampak kupu dah. Taradau bainahum mana kupu dah. Hak jatuh dengan hapu itu setarah dah. Cuma kitanya pasal nak tak berapa setuju kerana orang tu tak baik dengan kita sangat masalah. Lepas tu bil ma'ruf lah. Tapi nikah pun bil ma'ruf ni. Reda pun dengan ma'ruf. Zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billah wal yaumil akhir. Dzalikum azka lakum wa adhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat tu. Mana ayat ini juga mazhab Abu Hanifah katanya ayat ini ialah bangsakan ilahnya nikah tu padanya perempuan. Sebab tu ya perempuan boleh jadi wali sendiri. Ayat sama fahamnya. Tapi jumhur ulama tak sahlah. Dah jauh. Abu Hanifahnya. Dia dah lama dah. Nak lama lagi tak habis kitab ni. Bahasa sendiri dah nak lama-lama lagi apa lagi tak? Nak tulis tak apa. Jangan tulis banyak sangat pedihnya. Kita kadang nak tulis habis. Tulis tempat baiki, tempat penting-pentingnya. Tempat mana penting, tempat mana nak jaga baiki, nak baiki. Tempat hal lain tak masalah. Amas dah mimpi, mas dah tu tak payah tulis tak apa. Dia tulis tak ada tak apa. Tapi eloknya tulis belakang. Tak ada biar. Tempat penting. Tempat penting masalah. Sabuk tulis banyak kadang. Kadang tulis banyak. Tengok tulis banyak. Bermasa tua sikit tengok orang nak. Tukar habis dah baik dengan tu. Ada satu je tulis penuh. Ni pun penuh ni. Penuh dah tak ada dapat tulis dah. Dalam pun ada dah. Tapi mana sakit kepala, sakit mata tengok. Sebab apa? Tulis share dengan huruf tu untuk capur dah. Pas kalau umur 20 nak tengok kan. Masalah.
Lepas tu tulis pak mana peti-peti saja. Jangan duduk saja. Situ. Ayat Quran tu boleh tengok. Kita sambung sendiri. Ni nak tulis juga ayat Quran semua nak baca. Ambil sendiri, ambil bahasa sendiri. Hasa yang pun tulis sendiri. Masuk ngaji tok guru tak ada tu pun cari sendiri pula. Cari sendiri. Habis kalau tu maknanya tu mafhum sini, maknanya apalah tu halari wali itu ada anggan daripada namanya tu menikahkan itu anak-anak dia ataupun anak cucu dia. Makanya pada hadis tu ayat ini ada faedah. Faedah guna hanya sahaja yang sah je, kerana hanya sahaja yang sah jadi wali adalah kamu, bukan perempuan dah. Kalau perempuan boleh jadi wali untuk diri sendiri, tak adanya faedah tu lagi buat apa. Mung jangan buat benda tu. Kita dah lagi mung jangan buat benda tu. Sedikit orang lain boleh buat sendiri. Mung jangan nanak. Dah lagi nanak apa dia boleh nanak ke? Tu dia. Salah gitu dah. Habis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat apa tak fahami hadis dulu. Ada? Akhidah itu. Dan lagi pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah, tidak nikah yang sahih. Itu mazhab jumhur ulama. Kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah katanya la nikaha ai kamil. Tidak nikah yang sempurna. Ataupun hadis ini tidak sahih. Atau jawab gitu. Hadis ini tidak sahih. Hadis ini dah lepas dah. Hadis ini sebut dulu dah. Baik pada bab saksi tu. Saksi dulu. Hadis ni jawabkan hadis dia sahih tu mazhab Abu Hanifah. Hadis tu sahih tengok dulu kan. La nikaha illa biwali wa syahida adlin wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalik fa huwa batil. Rawahu Ibnu Hibban. Fahdah. Muka surat 10 dulu. Muka surat 10 dulu bermula rukun yang kedua. Tengok situ ada dah. Rukun kedua tu. Muka surat dulu lepas dah hadis ni. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Mazhab Syafi'i dan jumhur ulama kata hadis ni sahih. Cuma Abu Hanifah boleh tu dijawab dua, ilmunya hadis tu dhaif, ilmu hadis tu adanya sahih tetapi maksudnya lain. Maksud mana tidak nikah, tidak ada nikah jadi yang sempurna. Illa malaika bi wali yang dengan wali. Tiada nikah itu jadi tidak nikah ai sahihun yang sah, melainkan dengan wali dan dua saksi mana yang adil. Saksi adil. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kerana kita jangan tuduhkan Abu Hanifah tak erti hadis. Orang tu kata Abu Hanifah tak ngaji hadis kata. Mazhab Abu Hanifah ni mazhab yang paling dhaif kerana banyak tak betul mazhab dia bertentangan dengan hadis. Tengok bertentangan guna dia jawab guna. Tengok pula jawab cara dia. Ada? Tu. Jawab masih ada jawab dia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuzawwijul mar'atu al-mar'ata. Tidak boleh. La tuzawwiju tidak boleh. Mana tu menafik? Tu Nabi menafikan. Tidak boleh kahwin oleh al-mar'atu perempuan, al-mar'ata maf'ul. Akan perempuan. Mana perempuan ni jangan nikah perempuan lain. Jadi boleh. Tadi maknanya hak diri sendiri. Wala dan tidak pula al-mar'atu nafsaha. Tidak boleh mengkahwinkan oleh perempuan akan dirinya di perempuan tu. Tadi jadi boleh untuk anak dia masalah. Jadi wali untuk anak dia, jadi wali untuk cucu dia, tina sama tina. Tu tak boleh. Lepas tu Nabi katanya tak boleh juga untuk diri sendiri. Hadis ini riwayat padanya Abu Hurairah dan hadis ini riwayat yang melawakan Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Hadis akhrajahu Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah fi sahihi dan lain tidak sahihnya. Ibnu Khuzaimah. Maknanya pendapat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah hadis ini hadis sahih. Mazhab Syafi'i pun samalah. Ada jumhur ulama sama, tapi Abu Hanifah dah. Abu Hanifah katanya dah hadis ni mauquf. Tapi Ibnu Abdul Hadi mengatakan hadis ini adalah mauquf di atas Abi Hurairah. Hadis ini mauquf aja. Mana bukan kata Nabi dah. Kita la tuzawijul mar'atu al-mar'ata wal mar'atu nafsaha. Itu kata Ibnu Abdul Hadi, hadis ini hadis mauquf. Di Abu Hurairah. Ini kata sahabat, bukan hadis. Kata gitu. Kilah. Siapa tu? Adil deh. Kita ngajar tu ayat apa masak ayat adil lah. Ni dak.
Wayak pak mazhab betul usahanya dia nak. Mazhab lain lagi semua salah. Ni yang betul. Tu masalah tu. Tu tak asu. Tu bang tak asu hakikatnya. Dia dok tuduh kita tak asu, dia dok tak asu. Semua pak mazhab ni gini-gini, hak betulnya aku, hak lain lagi salah dah. Mana semua tu dalil masing-masing. Tiada berkahwin perempuan akan perempuan dengan bosnya jadi wali dak, tak boleh. Dan tidak perempuan akan diri mana tidak boleh nikahkan oleh perempuan akan dirinya diri perempuan sendiri, tak boleh. Maka jika berkahwin perempuan itu akan dirinya tiada sah, jadi maka tidak sah. Ada tak rajak dah. Rajak apa lagi? Makanya kalau sekiranya puan tu nikah diri sendiri tiada sah, tak sah. Maka jika tiba-tiba maka jika dia watinya perempuan tu pada nikah dengan ketika wali lagu mana? Masa akad nikah tak ada wali. Tak sah jumhur ulama. Tiba-tiba dah wati dah. Dah setubuh dah. Ataupun dapat anak dah. Subuh siap dah. Apa hukum? Nasya wajib mahar bisi. Dah wajib mahar mislin. Wajib nak bayar isi kahwin yang sepatutnya. Dah subuh. Walaupun kalau tak subuh lagi tak sah, tak apalah, ya tak sah. Tak sah tak nak bayar. Tapi kalau dah subuh, walaupun nikah itu tidak sah, maka wajib nak bayar isi kahwin juga. Tapi isi kahwin yang sepatutnya saja. Dah patutnya. Nak bayar juga. Dia mau tahu nikah tak sah, nak ambil tak? Kenapa apa? Tiada musamma, ini tidak nak bayar hak dalam akad nikah tu. Bukannya nak tu tak wajib bayarnya mahar musamma ada. Sebab apa? Sebab apabila nikah tidak sah, makanya mahar pun tak sah. Jadi apabila nikah tu tak ada wali, berarti nikah tak sah. Apabila nikah tak sah, maka mahar pun tidak sah. Apabila tidak sah, dah makan dah okey. Dah kecak dah. Kecak dah, bukan kecak dah, makan dah. Dah kecak tu sekali dah. Ni dak bukan kecak dah. Mandi ke, pahit ke, lagu mana pun bukan kecak dah. Tebuk dah. Dah tebuk dah okey. Maka ketika itu maka mahar musamma dah batal. Apabila batal, dah bayar mahar misli. Dah bayar hanu patutnya. Batal hanu tak lepas ni. Dia panggil nikah padanya. Nikah panggil tu mana mahar tu mana isi kahwin tidak gugur dan sebabnya syubhat. Ini syubhat mazhab ni. Ini panggil nikah syubhat mazhab. Tak no rajam. Ini nikah ini tak no rajam. Cuma no takzir. Tak no rajam. Kita mazhab Syafi'i tiba-tibanya bahasanya payah nak cari wali. Gi duk hotel lu. Cari saksi mari hotel. Wali tak lagi dak. Makanya puan tu nikah diri dia ada saksi ukur dekat. Tidur waktu maka no takzir. No takzir. Dah tak no rajam. Rajam guna syubhat. Rajam tu hak zina. Pahaninya nak atas zina guna syubhat mazhab. Kadang mazhab Abu Hanifah sah. Kalau tu masuk oleh syubhat tu syubhat. Ada syubhat apa dia? Syubhat mazhab. Jadi apabila syubhat maka gugur semua hak. Mana semua hak akan gugur, akan lepas dengan sebabnya syubhat. Hak zina, hak rajam, hak apa semua apabila ada syubhat lepas belaka. Tapi takzir tak lepas. Takzir bukan hak. Nak faham molek. Had adalahnya denda yang adanya sakatnya pada syarak. Sepertinya rajam sampai mati. Sepertinya pegang batu ada. Seperti rotel 80 atau 100 masalah. Itu panggil had. Had tu mana sakat dah. Dah sakat syak dah. Kalau nya takzir maknanya denda. Maka denda tu tak atas ke mana ke dikembalikan di atasnya kerajaan lah, atas raja lah. Atau atas tok wali lah, berapa atas mahkamah, berapa nak bayar, berapa nak buat lagu mana gini, tu kembali padanya. Tu mahkamah syariah. Maknanya tak mana tiada musamma dan tiada wajib had atasnya tak nak. Atasnya atas orang tu. Hak guna sebabnya syubhat. Ini tak nak hak, jadi sebab syubhat mazhab nak dapat gitu. Sebab syubhat mazhab. Kalau kita tanya sebab apa tak wajib? Lepas tu hanu saat ni ke? Ya tanda saya wajib mahar mesti tiada wajib musamma, tiada musamma. Buat apa gitu? Okey tanya dah. Kerana apabilanya nikah tak sah, makanya ilahnya apabila nikah tak sah, makanya ilahnya mahar pun tidak sah. Kerana apa? Kerana nikah tu panggil tabat atau panggil matbu'. Dan mahar tu adanya tabat. Nikah, apabila nikah ada mah kahwin. Mah kahwin tu ikut baginya tu nikah, berarti nikah matbu'. Mausuf, matbu'. Dan adapun mah kahwin adalahnya tabat. Maka tabat ikut bagi matbu'. Apabila matbu' tu gugur, matbu' tu batal, makanya ialah maka tabat pun batal panggil. Ada apalah buah tu berah batal dah, maka anak cucu pun batal habis. Tu batal dah.
Sebab ramai parti dah. Kalau buah tu dah habis dah kerja dia, orang lantik lain dah. Jadi ketua majlis, jadi ada kerja ni, bertugas ni, habis dah. Sebabnya matbuah dia dah jatuh dah. Matbuah dah jatuh, maka tabligh pun jatuh juga. Maka sama apa nyebab atau apabila matbuah terbatal, maka tabligh pun batal. Apabila batal, hukumnya dah tuding hari dah. Maka nak bayar apa? Bersama. Baca mana? Misli. Pas nuhak ada, tak nuhak. Sebab apa? Syubhat. Sebab apa? Syubhat mazhab. Ada syubhat mazhab. Tetapi dia takzirkan, didendakan. Maka takzir tak adanya sakatan yang tertentu. Jadi takzir mana denda yang kena pakainya raja. Atau wakil raja kena pakai dia panggil takzir dah denda. Nak bayar duit ke, nak penjara sebulan ke, 2 bulan ke, tak ingat kena pakai raja. Bagi siapa takzir? Bagi mereka yang mengidekakan. Lebih tu. Bagi mereka, bagi yang kurang tu lebih. Maknanya dia takzirkan, takzir apa? Takzir denda bagi mana akan mereka yang mengiktikad mana yang kepercayaan dia, yang pegangan dia haramnya. Haramnya haram bagi akad, tak ada boleh tu. Maknanya mafhumnya kalau dia tu mazhab Hanafi tak nak rajam lah. Tak nak takzir lah. Dah. Awak mazhab apa? Saya mazhab Hanafi. Tak masalah. Kenapa? Kerana iktikad halal. Adapun kitanya iktikad kita asalnya haram, tak ada boleh. Tak sah nikah. Jadi tidur tu haram. Hatunya kena takzir lah. Kerana tahu dah buat apa dah kacau buat. Hanu tak apa nak takzir guna buat dia iktikad tanya halal mula dah. Itu maksud itu. Maknanya hanu takzir itu ialah mereka yang iktikad bagian dia haramnya haram nikah dengan tak ada wali. Mana kita, mana 3 mazhab lagi dah. 3 mazhab lagi kalau nikah cara itu adalah hukum no takzir. Baca lama tak habis kitab ni. Kita lama lagi ni. Dan diterima ikrar wali dengan nikah akan mewalinya jika dapat ia istiqlal nikah dengan dia gagahi seperti bapa atau nenek. Jika anaknya fikir seperti dikatakan anak ini, wallahu alam. Sekali baca boleh apa ni? Berapa bagi? Boleh SPP tak? Tak boleh dah. Boleh separuh. Kalau boleh banyak tak dah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyid Mursalin sallallahu